macam awak ni. Alright. Okay, saya tak ingat apa yang saya dah bincang dengan awak. Saya dah bincang SOW ke belum? Scheme of work. Dah bincang ke belum? Dah bincang? Belum start apa-apa lagi, madam. Okay, belum tak apa-apa tak lagi. kelas lagi. Oh, tak start apa pun lagi Okay, now. Okay, kita start with the SOW. Iaitu kita punya scheme of work. So this is what you're going to learn for this semester for 14 weeks. Okay. Okay, this class is called Advanced Differential Equation, MAT 565. Ulang budak ni. Saya tak share screen lagi kan? Tak keluar apa-apa lagi. Okay, itulah salah tak share screen pula. Okay. Okay, now can you see this on screen? On your screen? Boleh nampak? Yes, madam, boleh nampak madam. Okay, jelas Okay, bagaimana dengan suara saya? Jelas tak? Jelas. Alright. Okay, this is advanced differential equation. Okay, saya dah upload this one, tapi this one is the latest lagi. The latest di mana yang hari tu saya bagi tu tak ada date kan? Okay, ni tak ada date lama lah. Apa date lama ni? Okay, date lama ke? No, ni date baru lah, betul lah. Okay. This is 2021 punya scheme of work. Okay. Okay, awak tengok ni kita akan belajar sampai bulan berapa ni? Sampai bulan 7. Okay, you will be with me sampai Julai, nampak tu? Sampai Julai. Okay. So, kita akan menempuh Ramadan bersama dan kita akan menempuh Aidilfitri bersama. Dan begitu juga kita akan bersama menempuh apa? Aidiladha sekali. Wah, lamanya. Betul tak kelas? Okay, hari ni saya nak lantik seorang untuk menyambut setiap pertanyaan saya. Siapa ya? Sekejap. Siapa? Danish Masin boleh ke? Danish dengar ke? Ya, madam. Tak, saya nampak kat sini. Apa-apa ni awak kena, hari ni awak tak bertidur. Okay? Sesiapa Saya cuba. Cuba. Okay. Nanti next time kita kasih orang lain pula Okay. Kita share tadi SOW. Kenapa lah baru nak masuk ni? Ada yang Muhammad Fidah tak boleh live the meeting. Apa lah the meeting? Okay, untuk hari ni saya tak ada ambil timetable. Okay, sebab dia adalah kelas gantian saya pada hari Isnin hari tu. Okay, kita berbalik, patah balik pada ni. Okay, this ada three big topic that you're going to learn for this semester. Okay, which is number one is the Laplace transform. Okay, Laplace transform. So we're going to learn this topic for 6 weeks. Nampak tu sampai minggu ke-6. Minggu ke-6. Alright. So kita ada semester break pada 10 to 16 of May. Ada break 10 to 16 of May. Dan iaitu pada hari untuk Aidilfitri. Aidilfitri punya cuti 13 hingga 14 Mei. Kita akan semester break 10 hari bulan. Okay. Lepas tu second topik kita akan belajar adalah Fourier series. Fourier series. Okay, kita akan memulakan Fourier series pada minggu yang ke-9. Minggu ke-9. Dan akhir sekali kita akan belajar tentang partial differential equation pada minggu yang ke-12. Pada minggu yang ke-12. Okay, kalau you tengok pada sini evaluation, ada 3 assessment. Okay, assessment awak tu adalah comprises of quiz, assignment, attendance, participation.
Okay, dan test lah dengan test. Okay, kita tak tulis test lah. Okay, now saya tengok ni kita ada 3 assessment. Okay, assessment 1 will be given on week number 5. Okay, week number 5, kita tak kira lah, nanti kita akan pilih tarikh yang sesuai. Okay, sebab di antara 29 of April hingga 1st of May. Okay, kita boleh pilih tarikh tu. Okay, mana-mana nanti kita kita pilih. So, assessment awak ni mengandungi okay, assessment awak ni mengandungi quiz 1 and test 1. So, dia serentak. Okay, kita bagi serentak iaitu quiz 1 and test 1. Okay, quiz 1 and test 1. So, kita bahagian A kita kata quiz 1, bahagian B, part B kita kata test 1. Okay, then the whole thing tu kita panggil assessment 1 lah, assessment 1. Okay, jadi kita buat serentak. Jadi untuk quiz maka dia adalah 3% dan untuk test maka dia 10%. So of your total final lah. So final kita 100 kan? 100. Jadi quiz 1 dia worth 3%, 3 point. Dan juga test 1 worth 10 point or 10%. Okay. Lepas tu yang second assessment will be on the week number 9. Okay, week number 9. Lepas situ ada 7 Jun ada birthday Agung birthday Agung 7 ada 6. Okay. So mana-mana kelas you ada, kalau ada public holiday, kalau dia affect your class, okay, it depends. Kalau kita punya lecture on time, so kita tak perlu buat ganti lah. Tapi kalau kita tertinggal, dan masa kita kena ganti kelas yang tertinggal. Alright, so assessment 2 will be your quiz 2 and test 2. Okay. Then assessment 3 will be on the week number 13. Week number 13, so kita ada test 3 dengan quiz 3. Okay, so they're all together, dia ada 3 quizzes, so dia ada 3 tests. Okay, so quiz number 2 is 3%, quiz number 4 is 4%. So quiz test number 2, all test is 10%. All test is 10%. Okay. Okay, sekejap. Alright, so your final exam pada minggu yang ke-15 lah, 15, 16, 17 ni kita ada 3 weeks. So your final exam will be within 22nd sampai 22nd of July sampai 12th of August. So dia punya tarikh tu akan ditentukan oleh universiti nanti. Okay, so your punya 3 assessment awak, dia markah dia adalah 40%. That is the maximum point that you can get from your coursework. Okay, your final exam will be 60%. So what we did last time, okay, our final kita markah penuh dia pun 60. So maksudnya kalau apa yang you dapat, kalau dapat 10, 10 lah. Kalau dapat 20, 20. Okay? Okay, dan soalannya pun kita telah kurangkan. So kalau you tengok the previous semester, okay, soalan-soalan dia semuanya berapa soalan? 8 soalan kan? 8 soalan. Tapi untuk final semester lepas ada berapa soalan ni? Ada 2 soalan, ada 5 soalan. Memang dah pendek sebab untuk tajuk terakhir ni, wave equation ni kita tak tanya masa final. Dengan juga ada sedikit ni harmonic analysis pun kita tak tanya masa final. Okay, jadi apa-apa nanti saya inform you lah what is the topic to learn and what will be in your test, what will not be in your test. Okay. Okay, so far ada question apa-apa tak? Tak ada. So far tak ada yang ada. Okay.
So satu lagi, I want to inform you, so I nak every one of you kena ada 10 set of final exam papers the previous years lah. So awak mula ambil 2019, 2019, 2020, 2018, 2017, 2016 and 2015. So semua everybody mesti ada copy of final exam papers from 2015 2020. Put in your file. Okay. That is kita punya exercise lah. Kita punya exercise. Okay, that is your tutorial. Okay, your tutorial. Jadi saya nak as we go along, okay, so I want you to do lah the question yang related to the topic yang kita ajarkan pada hari berkenaan lah, pada minggu berkenaan. If you look at this scheme of work, you tengok so every week kita ada tajuk baru kita tak ada repeat tajuk so every week is a new thing, so I advise you not to miss the class, okay. So sekarang ni tak apalah, tapi nanti you kalau you siapa yang those yang miss a class, okay, susah you nak belajar sendiri dan susah you nak suruh kawan awak ajar. Okay, so pastikan Kelas record tak? Saya tak rekod kelas ni. Lepas ni record tak madam? Lepas nak rekod ke tidak? Nak rekod ke tidak? Nantilah saya dengar suara saya dulu. Okey ke tak okey? Okey madam. Suara jelas je. Nak gila suara madam. Rekod madam. Kuatnya? Kan Dah jelas tak, madam. perfect je. Alright. So kita pergi kepada ni. Alright. Sebab saya pakai headphone ni sakit lah telinga saya ni. Jadi macam tahu lah ketat sangat agak ni. Okay, that's it. Okay, saya nak awak ada 10 set of final exam papers. Okay, past years. Okay, 10 set. Tapi kalau saya ambil pada 2015, so maksudnya awak ada sebenarnya ada more than that. You will have 12 set lah. Sebab every year ada 2 set. So kalau kita ambil 6 tahun, so kita ada 12 set. So sekurang-kurangnya kamu mesti ada 12 set soalan final dalam your file, dalam file awak. So from time to time saya will ask you okay to open your punya file tu. Okay, untuk saya ambilkan soalan-soalan itu untuk dijadikan soalan tutorial dan juga untuk kita jadikan soalan-soalan contoh dalam kelas. Okay, contoh dalam kelas. Okay? Okay, tentang nota saya akan bagi nota kepada awak lah. Okay. So saya akan bagi nota yang lengkap sampai minggu yang ke-14. Okay, even you ada nota tu, kalau awak tak datang saya punya lecture, still saya tak rasa awak boleh dapat 100% lah. 100%. Sebab banyak benda tu you kena tengok, kita kena belajar dalam kelas. Okay. Sebab kita tak ada specific textbook for this chapter. Okay, tak ada spesifik textbook, sebab tu kita terpaksa buat benda ni lah. Okay, buat benda ni lah. Alright. Okay, saya nak cakap sikit tentang this Laplace transform ni. Okay. Ni kita cakap dia tentang advanced differential equation. Okay. Sebenarnya tajuk dia panjang ni, advanced differential equation and Laplace transformation. Tapi dia tulis dia punya advanced differential equation jadi. Okay. So advanced differential equation maksudnya you ada differential equation yang lebih advanced lah. It's not yang ordinary punya differential equation. So you ada yang very complicated atau complex differential equation yang you tak boleh selesaikan dalam menggunakan teknik-teknik yang biasa. Teknik-teknik yang biasa. So apa yang kita buat ialah kita belajar Laplace transformation ni. So what is the objective of learning Laplace transform? Kita belajar Laplace transform ni ialah kita nak transform the equation yang kita ada tu kepada Laplace equation. So when we transform into Laplace equation, so your equation tu supposedly to be easier. So bila easier, so senang kita nak solvekan awak punya equation, differential equation awak. Okay? Jadi bila kita dah gunakan Laplace transform, so now equation you dalam bentuk Laplace equation. So dari situ you akan selesaikan the differential equation. So bila selesai, you kena transformkan balik
kepada bentuk equation yang asal. Sebab itu, dalam ni nanti kita akan belajar, kalau kita tengok pada minggu pertama kita belajar Laplace transform. Lepas tu kita tengok dulu ni. Lepas tu nanti pada minggu yang keempat kita kena belajar inverse ni pula. Because kita dah transform dan kita kena revert balik kepada original punya equation kan. Jadi kita terpaksa buat inverse Laplace transform. Okay. So nampaknya sampai minggu yang keberapa kita akan buat ni, sampai minggu yang ke-8. Okay, sampai minggu ke-8 ni semua Laplace transform ni. Okay, memanglah awak nampak kat sini solution of differential equation itu semua ni semua akan menggunakan Laplace transform. Okay, dan juga Laplace inverse. Laplace inverse. Jadi awak kena belajarlah because you untuk Laplace inverse and Laplace transform ni you tidak pernah belajar di calculus 1, 2 or 3 or any in form 5 ke form 4 ke tak ada. Okay, this is a new subject lah, a new subject. But this Laplace transform required you to have a good skill of technique of integration. Okay, sebab dalam Laplace transform ni especially untuk yang kita cari transformation using the definition, kita memang akan gunakan integration by parts intensively. Okay, jadi kalau for those yang dah lupa ataupun lemah differentiation ni, integration dan differentiation, bukan saja differentiation pun sama. Okay, tapi differentiation tu kan senang, integration tu agak macam susah sikit lah. Jadi awak kena buat some revision. So kita hari ni kita akan belajar sikit revision. Saya akan ajak buat integration by parts, tapi bukan menggunakan ordinary method, kita akan menggunakan tabular method. Okay, alright, this is your punya ni lah, dia punya ni. Okay, so jelas tak macam mana macam mana saya nak assess awak, saya evaluate awak based on your 3 assessment dan based on your final exam. Okay, I lupa nak cakap tadi. Okay, you punya assessment awak, you akan submit online. Okay, kita akan bagi about 15 to 30 minutes untuk you submit. Okay, time of submission. Okay, walaupun you submit online, saya nak juga awak post kepada saya. Okay, post tu maknanya bukan post gunakan WhatsApp ke ataupun email, tak ada. Post tu maknanya you hantar pergi pejabat post. Okay, post kepada saya hard copy of your answer script. Okay, hard copy of your answer script. Okay, saya bagi awak dalam masa seminggu untuk awak post kepada saya lah. You don't have to use post laju lah. Takut nanti you cakap saya mahal lah apa benda, tak ada. Okay, so you gunakan post biasa pun tak apa. Okay, hantarkan kepada saya bagi masa dalam masa seminggu. Okay, untuk saya, untuk awak menghantar lah, Sebab sekarang ni kebanyakan tempat bukan PKP lah. Sebab you boleh pergi ke post office. Okay, siapa yang nak hantar gunakan nak gunakan post laju pun boleh. Okay, dan siapa nak hantar by hand, nak hantar serahan tangan, nak datang rumah saya pun boleh. Okay, so all your assessment 1, 2 and 3 saya nak awak post kepada saya. Okay, nanti saya akan bagi tahulah address dia nanti kemudian. Okay, tapi I nak ingatkan you lah supaya jangan lupa hantarkan you punya tu post kepada saya nanti. Okay, final exam tak payah, final exam tak perlu. Okay, saya nak final exam ni it depends. Kalau kita punya final awal, katalah awak dapat dalam 23 ke ataupun 24 ke 25 ke, then saya akan minta awak post lah. Okay, saya cukup masa untuk marks kan. Tapi kalau kita dah hujung-hujung, tak payah post lah. Okay, so kita tak tahu lagi, kita tengok lah, wait and see lah. Okay, so faham tentang kita punya perjalanan kelas kita ni? Boleh? Ada soalan apa-apa nak tanya tak? You have any question? Setakat ni tak ada apa lagi. Okay, setakat ini so far so good, so far so clear Okay, so kita update tentang SOW tu. Now kita pergi kepada tabular method. Okay, sekejap kita tunjukkan sini. I think this one I dah post dalam you punya group WhatsApp kan? Betul tak kelas? Okay, so cuba dapatkan dalam awak punya group WhatsApp. This is exercise yang saya nak awak buat over this weekend.
Okay, over this weekend. Ada 11 question kat sini. Okay, this is, tengoklah. This is saya nak minta awak integrate ni. Integrate ni kan. Integrate ni menggunakan cara macam ni, boleh direct integration. This one boleh can direct integration. Okay, ni boleh direct, ni boleh direct. Ni boleh direct tak nombor 5? Nombor 5? Tak boleh ke? Boleh. Ni boleh direct. Boleh. Sebab dia base dia sama. Base dia sama kan, ni E. Lepas tu boleh campurkan lah dia punya power tu. Boleh? Okay, so dia jadi E to the power of something lah kan. Okay, macam this one, number 6 sampai number 11. Tak boleh lagi dah, kita kena buat integration by parts. Okay. So untuk kelas differential equation ni, awak cuma perlu tahu macam mana nak integration by parts saja. So teknik-teknik yang lain tak perlu, macam teknik tiga tak perlu, okay. Teknik, tapi kalau teknik untuk tu perlu lah juga. Tak apa, itu kemudian. Okay, tapi untuk for the time being now, okay, so you only need to know, to study, to revise your technique of integration by part, okay. Itu nak kena pasti, tapi saya tak nak awak gunakan yang tu. Okay, now kita nak tunjukkan pada cara baru. So that cara yang awak akan gunakan throughout the semester, you tak akan guna lagi dah cara yang you buat dulu. So ini adalah kita panggil tabular method. Okay, this is tabular method. Okay, tabular integration by parts. Okay. Ini saya pun dah masukkan dalam group WhatsApp awak. So you boleh print ataupun you boleh simpan dalam your computer. This is antara your notes lah. Apa-apa yang saya bagi tu semua awak masukkan dalam file awak. File awak. Okay, this is contoh. Okay, macam dulu, before this, okay, the integration by part yang you buat ialah you akan gunakan formula ni kan? Betul. You akan gunakan formula ni lah. Okay. You akan guna formula ni kan? Alright, so akan guna formula ni lah. You akan buat ni guna formula ni. Tapi untuk di semester, say goodbye to this formula. Okay, for the time being ya. Okay, untuk sementara, so kita akan gunakan, kita panggil tabular method. Okay, macam mana? Contoh. Okay, kat sini kita provide dua contoh. Okay, contoh tu pun saya dah lengkapkan untuk awak. Alright, so contohnya how to integrate, like say x to the power of 4 plus 1 times sin x dx. Okay, ni nak integrate ni Alright. Jadi kalau awak boleh guna awak punya previous knowledge kan, kalau awak tengok ni nampaknya macam kena integration by part. Okay, so now kita kena dalam, kalau formula yang lama pun awak kena ada pilih u dengan dv kan. Okay, dalam ni you pilih u dan v. Okay, what is going to be your u, what is going to be your v. Okay, so your u will be a function that when you akan differentiate. V you akan integrate. So choose u yang bila you differentiate, so eventually dia akan jadi kosong. Okay, kalau saya pilih sin x, sin kan dia tak boleh kosong. Saya differentiate dia akan jadi sin, cosine, dia alternating kan. Jadi saya pilih x to the power of 4 plus 1. So you nampak dia punya power to reduce. Okay, as you differentiate, dia reduce power dia, akhirnya finally dia become 0. Okay, jadi inilah yang akan jadi awak punya u. Jadi apa dia tugas dia? Tugas pertama ialah you kena select u and v. So you select the one that when you differentiate, okay, many times, so dia akan jadi 0. Okay, so sekarang ini jadi u, x to the power of 4 plus 1 jadi u. So sekarang dia jadi u. Okay, saya differentiate. So differentiate. So saya dapat 4x cube. So differentiate 12x squared. Differentiate 24x. Differentiate 24. Saya differentiate dapat 0. Okay, berhenti. Okay, so you differentiate sampai you dapat kosong. Okay. Okay, lepas ni kita pergi kepada v. V ni adalah function yang you akan integrate. So sampai mana you akan integrate? So you akan integrate sampai satu level dengan 0 ni. So saya akan integrate, okay, sin x, integrate. So make sure dia punya sign positif negatif tu awak make sure jangan tersilap. Okay. So cos tu dapat minus sin, tu dapat positif cos, tu dapat sin, lepas tu dapat negatif cos. Okay. Lepas tu apa you buat ialah you draw arrow.
Jadi arrow tu bukan tegak macam ni Arrow tu ialah memanjang macam ni. Serong macam ni. Okay, arrow tu serong. Okay, serong sini, serong. Okay, sebenarnya okay, yang ini last one ni pun ada sebenarnya. Sini kan. Ni adalah sebenarnya arrow kan. Okay. Tu pun ada sebenarnya arrow. Okay. Tapi nanti akhirnya 0 kali cos adalah 0. Sebab tu kita tak buat lah. Okay, kalau sebab dia 0 kita tak buat. Okay. Alright, so sekarang kita letak sini positif, negatif, positif, negatif, positif. Okay. So kita berselang-seli. So jawapan integration kita itu adalah this one, x kuasa 4 plus 1 darab dengan negatif cos x. 4 tu. X kuasa 4 plus 1 darab negatif cos x. Okay, ni positif ni boleh letak kat depan. Ni positif ni adalah ni. Okay, so campur. Campur. Faham tak? Okay, ada Madam, saya? yang arrow tu kan memang kena start positif lah. Yes, kita kena start dengan positif. Mesti kena start dengan positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Okay? Alright. Saya kita buat semua. Okay. Okay ya. Alright. So sekarang, okay, jadi awal susun lah. Ini darab dengan ini campur. Ini darab dengan ini campur. So careful lah tentang sign ni. Positif kali negatif dapat negatif kan. Negatif negatif. Positif dapat positif. Positif nanti. Okay, so make sure you darab ni dua ni, darab ni campur, ni darab ni campur, darab ni campur, darab ni campur, darab ni campur Okay, nampak ni semua kan campur ni. Okay, plus Okay, ni plus. So ni dah jawapan awak akhirnya. Okay, lepas tu you darab lah. You dapat macam ni jawapan dia. Clear tak? Dia tak ada pun awak nak kena buat benda ni kan. Tak ada kena buat ni. Jadi inilah jawapan dia. Terus dapat jawapan. Okay, inilah jawapan dia. Okay. Okay, now kita tengok contoh kedua. Contoh kedua. Okay, soalan satu tak ada soalan ni. Semua ni darab dengan ni, darab ni, darab ni. Then positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Okay. Okay, so the second example. Okay, this method can be extended for product function that repeat themselves. Okay, ni contoh ni. E to the power of x sin x. E to the power of x sin x Okay, sekarang apa nak jadi u, apa nak jadi v? Okay, dua-dua kalau kita differentiate tak akan jadi kosong. Okay, kalau kita tengok, kalau saya ambil e kan, e to the power of x, 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 so will never be zero. So kita tengok integration. Integration dia adalah sin x. Lepas tu dia akan jadi negatif cos x. Lepas tu dia jadi negatif sin x. Okay. So kita stop. Okay, bila kita stop macam ni, kita tak nampak lah dia repeat kan. Ni memang dah dia pada sini dah repeat. So kalau tengok ke B, kalau kita dapat function itu kembali, you get back the original equation function macam ni sin. Just ignore the negative positive tu, you ignore. Okay, kalau dia sin to cos sin, dia balik sin, then you don't put that sini. Okay, tak kira lah kalau kata sin berada di sini pun, kalau e tu berada di sini, jadi sin x, kita dapat cos x, lepas kita dapat minus sin x kan, minus sin x. Jadi kita berhenti. Once kita dapat benda tu balik, function, dan kita get back the original function, kita stop. Okay? Okay, lepas tu kita draw arrow ni ke sini. Sandeng So ini ke sini. Okay. So kita buat ini satu ni terus ke sini. Tadi saya beritahu, kalau dia kosong tak payah. Sebab ini darab ni nanti kosong kan. Tapi kalau dia tidak kosong, awak kena buat ni. Dan line yang terakhir ni, okay, ini darab ni kan, ni positif, negatif, positif kan. Okay, ni EX minus cos X kan. EX minus cos X kan. So, dia dapat minus kat sini. Okay, EX minus sin X. So, dia dapat kat sini. Minus dengan minus dapat positif, dia dapat plus EX sin X kan. So, this one EX minus sin X. So, dia dapat minus EX sin X kan. Okay, untuk yang terakhir ni nampak tak dia ada ni. Dia ada tanda ni. Ada tanda integration. Okay. Untuk function yang terakhir, kita kena taruh integration.
ambil integration. Okay. Soalan tadi kan, kelas, ni soalan asal kan. Soalan asal kita nak cari ni kan. Okay, alamak. Kita kena sabar. Okay, ni X ni. Macam orang apa? Macam orang OKU. Yang OKU pun tak pilih macam ni kan. Okay, ni soalan kan. Okay, soalan X kan. Okay, dapat kan, dapat macam ni kan. Lepas tu, ini dengan ni kan sama. So, you bawa ni ke sana lah. Bawa ni ke sana. So, now you ada satu, dia akan jadi campur kan. Dia akan buat sini jadi campur. Okay, nanti awak ada dua ni. Okay, patutnya kat line atas ni sebelum tadi ada dua kan. Tak ada dua sini. Ada dua ni katakan tak ada lagi lah. So, dia ada macam ni. Kedua ni. Jadi, kita nak cari ni saja. Lepas tu kita kena bagikan dengan dia. Ni dapat jawapan dua tu. Faham tak kelas? Faham. Faham, So faham. dapat. Okay, ni dua contoh. This one, dua contoh ni is cukup sufficient. Okay, untuk awak buat semua soalan yang awak dapat nanti. Okay. So, ini case yang boleh kosong. Ini case yang tak boleh kosong. Okay. Ini mana-mana boleh jadi U, mana-mana boleh jadi V. So, dalam contoh ni, dia gunakan U adalah EX. Besok kalau awak nak gunakan U Science X pun boleh. Okay. So, mana-mana yang tidak jadi kosong, dia nak awak boleh pilih mana-mana untuk jadi U. Okay. So ada soalan lain tak? Sesiapa yang boleh buka mikrofon kalau ada soalan lain? No question. Okay, no question. Good. Okay, kita selesai. So, kita pergi kepada so tabular method dah selesai. So, ni sudah selesai. Okay, sekarang mau kita pergi kepada week number 1 lah. Ni dia. So, inilah yang kita nak belajar hari ni. Okay, hari ni. Ya Allah, panjangnya. Okay, kita break sekejap 5 minit. Okay, break sekejap 5 minit. Alright.
Okay, boleh kita mulakan. Boleh ada. Alright. Alright. So ini adalah week number 1. Okay, Laplace transform. Okay. Laplace transform. Okay. Tadi kita kata pasal Laplace transform ni, kenapa kita perlu buat Laplace transform. Okay, Laplace transform. Okay, sekejap ni kalau saya tengok. Saya cuba rekodkan. Kat sini ada rekod ni. Okay, now I'm going to start nak rekodkan ni. Tengoklah hari ni kalau sebab apa okey ke tak okey. Okey. Alright. Okay, kita go back to the week number 1, chapter 1, my dear. So loud. Okay. Okay, now they start recording. Alright, okay, Laplace transform. Okay, there are two ways of finding Laplace transform. Okay, one is by definition and the other one by property. Okay, now look back at your scheme of work. Tengok ni Laplace transform. Okay, minggu ni first week kita akan belajar Laplace transform using definition. And transformation of basic function and piecewise function. Okay, that's what we're going to do today. Okay, minggu depan, next week, kita akan belajar mencari Laplace transform using property of Laplace transform. Okay, so kita try to finish the finding Laplace transform using definition today. Okay, tengoklah mampu ke tak mampu. Alright? Okay, so kita tengok sini. Look at your notes. Okay, Okay, definition. By definition. So to find the Laplace transform of any function ft on interval 0 infinity, okay, seperti berikutlah. So Laplace transform. Okay, we denote the capital of L as the Laplace transform, a symbol to Laplace transform. So Laplace transform of any function ft is equal to, so by definition is integration. Ni dia, formula besar ni. Okay, I kena pakai draw. Okay. Ni formula ni apa ni. Dulu memanglah kena ingat, tapi sekarang ni kena faham because awak boleh tengok formula anytime. Okay. This is the formula to find the Laplace transform. So look at the formula. So in order to find the Laplace transform using the definition, you need to integrate the function using this integrand. Jadi you replace lah function of yang you dikendaki untuk mencari Laplace transform ni. Okay. So sekarang we're going to look at the 7 basic formulas. Okay. Iaitu kita tujuh kat sini. Okay, this is the constant. This is the exponential. So this is the polynomial. Okay, this is the cos. And this is the sine. Number 5, this is the cos. Okay, number 6, and finally number 7 is the cos. Okay, cos. Ini adalah number 5. Number 6 is the change. So you ada apa? You ada constant. So kita ada template untuk exponential. Kita ada template untuk polynomial. Kita ada template untuk cos function. So kita ada template untuk sine function. Dan kita ada template untuk change function ataupun kita panggil hyperbolic sine. And then last kali kita ada template untuk cos. Okay, cos function. Okay, now let's start with the constant function. Okay, so by definition kita akan replacekan ft ni, okay, dengan function yang kita nak tengok lah. Okay, now look at this number 1, example number 1. Okay, Laplace transform of A. Okay, ni dia jawapan dia. Okay, ini jawapan dia lah. Tapi you have to use the formula yang diberi. Okay, so you going to integrate, okay, the function A ni, the constant ni. Okay, you masukkan, you substitute ft with A. Okay, now you ada benda ni lah. Now you're going to integrate this. Okay. Look at this. Okay, so
when you have a integral that involve infinity, the limit. Okay, if your limit of integration involve infinity, so sama ada 0 infinity ke ataupun infinity dengan infinity ke, okay, ni semua ni, ataupun you ada minus infinity kepada 0 ke, okay. Ini kita panggil apa? Ini kita panggil improper integral. Improper integral. Okay. I think you have studied this, okay, during your advanced calculus 2. Okay, improper integral. So when you have improper integral, okay, you have to make it proper first before you integrate. Okay, before integrate. Jadi untuk Laplace transform, kalau you tengok formula dia ni pun memang akan sentiasa you going to integrate from 0 to infinity. So memang dia sentiasa improper. Okay, so you memang akan selalu kena make it proper. So how to make it proper? Okay, so kita akan buat beginilah. Okay, you akan substitute your limit infinity tu with, let's say, number m, and then you're going to find the limit of m as m approach infinity. Okay, so means that ni dah jadi proper lah ni. Ni improper. Okay, ni I buat tak pin improper lah. Ini dah proper. Ini dah proper dah proper, bentuk dia dah proper. So you boleh integrate. Okay, you boleh integrate macam biasa. Okay, integrate. Lepas tu akan masukkan nilai m, dan masukkan ni, tolakkan masuk nilai 0. So akhirnya you dapat jawapan kan, dapat jawapan ni. So finally barulah you cari limit of m as m approach infinity. Okay, now this is, I think this one maybe berguna untuk you. Okay, okay. Sebab kita akan sentiasa cari limit of m approaching e to the power of infinity. Dan kita akan dapat e to the power of infinity. Now look at the graph untuk exponential, okay, macam ni kan. Okay, ni adalah graph untuk e to the minus x, e to the minus x. E to the minus x kan. Ni dia punya graph dia. Okay, this is your y, this is your y, this is your x lah. Okay, ni kita punya x ni, kita extend sama dia macam ni kan. Ni x dia. Okay. Okay. So, as x approaching infinity, tengok kan going this way kan. Bila x you menghampiri infinity, so what happened to your e to the minus x? So e to the minus x akan menghampiri kosong. Okay, kosong. So kalau x awak menghampiri negative infinity, your e to the minus x akan menjadi infinity. Okay, ni adalah positive infinity kan? Positive infinity. Okay, positive infinity dia akan jadi apa? So limit dia akan jadi kosong. Ni. Dia punya line ni akan jadi kosong. Dia approaching to zero. Okay? Cukup you bayangkan nanti besok you bayangkan this graph lah. This graph. Okay, now you tengok kat sini. So saya integrate e to the minus ht. So e to the minus st minus s. Okay, saya integrate. Lepas tu kita akan masuk, this is definite integral. So you akan replace t with the limit, upper limit, and another one minus dengan t dengan lower limit. Okay, so awak akan dapat ni lah jawapan dia. So bila dia menghampiri infinity, bila m approaching infinity, this one, e to the minus m akan jadi kosong. Jadi kosong. Jadi dapat kosong kat sini. Okay. So as m approaching infinity, what happened to the constant? 1. So constant tak berubah. Because constant is not affected kan by any m lah. Okay, jadi dapat 0 minus 1. Jadi awak selesaikan, so dapat a over s. Okay, ini adalah proof. Iaitu untuk any constant function, okay, Laplace transform of any constant function adalah constant equal s. So contohnya kalau saya ambilkan kat sini, saya nak cari Laplace of apa? Laplace of katakan 7, Laplace of 7. Kenapa lah macam tu sampai kecil ni?
Okay, Laplace of 7 kan. So kalau you tengok pada formula, okay, jawapan dia berapa kelas? Kalau saya tengok pada formula, jawapan dia should be 7 over S lah. 7 over S kan. Okay. Kalau saya nak cari Laplace of, okay, ni formula kata Laplace of, kata saya nak ambil Laplace of 100. Okay, 100. Laplace of 100. Okay. So kalau tengok formula, ialah 100 over S. Tapi ini jawapan dia. But if the question asks you to find the Laplace transform untuk 100 using definition, then you have to do this. You have to do this. Tapi you boleh check lah jawapan you because you already know the answer. And then bila you buat integration, so your answer should be, kalau Laplace of 100 should be 100 over S. Kalau Laplace of 7 should be 7 over S. Okay, any question on that? Okay, that is kita punya Laplace transform untuk constant. Ni A ni mewakili constant lah. I can put C here. Then I put C here. Okay? So perhatikan Laplace transform you. Okay, semuanya dalam equation ni semua dalam equation S. Tak ada T dalam dia. Semua S. Jadi kalau awak cari Laplace of transformation of any function, okay, kalau ada T dalam awak punya Laplace transform tu maksudnya salah. Okay. So once you transform your equation, so equation is already in a Laplace equation. So all Laplace equation is in S, in term of S. Okay, that number one. Okay, number second function. Okay, second function. Number two function. Kita nak cari Laplace transform of exponential. Exponential. Okay, this is formula dia. Okay, Laplace transform of e to the power at adalah 1 over s minus a. So kalau saya katakan saya nak cari lah, katakan Laplace of apa, saya nak cari Laplace of, okay, Laplace of E30, E katakan E40. Okay, E40. Okay, E40. Okay, kalau kita tengok formula dapat apa kelas? Tengok formula dapat apa? 1 over S minus 4. 1 over S minus 4. Okay, 1 over S minus 4. Okay? Okay, kalau saya ubah kat sini, saya letak sini minus. Jadi apa sini? S plus 4. Di sini S plus 4. Okay, itu dia punya, ini adalah kita lah. Tapi kalau soalan kata suruh gunakan definition, then you kena buatlah kat sini. Ni FT tadi kan kita masukkan, kita gantikan apa FT kita, iaitu E to the minus ST kali dengan EAT. Okay, you are going to integrate from 0 to infinity. Alright, so this, you don't need to use integration by part because the base is the same number, the exponential kan. So you just add the power of the terms, okay. Okay, tapi pastikan kita nak sebutan u tu adalah e to the minus, okay. Sebab kita nak gunakan this graph kan. Kita nak gunakan this graph. Kita nak nanti bila dia approach infinity dia zero. Jadi sebab kalau dalam ni, kalau you tengok, look at this, okay. Saya boleh tulis dia sebagai E, okay, ini saya boleh tulis sebagai A minus S. Betul tak kelas? A minus S kan? Ni macam tulisan ni tak tahan saya tengok. Ya. Okay, tengok sini. Okay, this one saya boleh tulis macam ni. Saya boleh tulis macam ni kan? Ini adalah integration daripada 0 kepada n. Okay, ni depannya adalah, saya tak tulis ni. Saya boleh tulis ni, saya boleh tulis sini ialah E. Okay, sini saya boleh tulis A minus S kan. Betul tak? Kan? Sama tak? Halo? Tapi next time bila you buat, kita nak pastikan dia tu negatif. Kita nak negatif.
t to the power negative. Okay. Sebab itu kita pilih S tolak A. Supaya nanti bila kita cari limit, tengok cari limit kat sini dia kosong. Okay. Alright. So kita integrate macam biasa. So integrate. Okay. We integrate this. Okay. Then so integration tu saya siapa lah bang masuk tu. Okay, so integration ni, alright. So integrate. Okay, so integrate ni, this is not integration class. Okay, this is not integration class. So kita assume all of you already know how to integrate whatever function. Okay, jadi kalau awak rasa awak not very good at integration, okay, awak rasa you are weak at integration, so you kena buat some revision nanti, you kena buat some exercise. Okay, so kena buat some exercise. Sebab sekarang ni dalam kelas ni kita guna pakai je. Kita guna pakai. Okay. Okay, so kita integrate, so dapat benda ni, dapat benda ni, so akhirnya dapat benda ni. Alright, so masukkan limit ni, limit atas, limit bawah. Okay, lepas tu baru cari limit dia. Okay, lepas tu dapat ni. Okay, so one thing I want to remind you, okay, so make sure you make it proper. Walaupun you nampak macam senang, macam tak nak pandang kan. Tapi jawapannya you make sure you kena make it proper, lepas tu you kena baru integrate. Okay. You tidak boleh integrate tanpa you make it the function, the integral proper dulu. Okay. So salah. So pelajar yang tak ada benda ni, kita akan sama ada kita akan pangkah, tengoklah macam mana. So ataupun kita akan tolak markah. Okay, so selesai exponential. Okay, now kita tengok kepada number 3, Laplace of L Laplace of T. Lepas tu kita nak tengok Laplace of T squared. Lepas tu kita nak tengok Laplace of T cube. Okay, Laplace of T cube. Okay, so you akan nampak okay, Laplace of T. So kita gantikan Ft kita dengan T. Kita gantikan T kita dengan T. So this become like this. Okay, now kita dah make it proper. Okay, now I'm going to use the tabular method. So I'm going to use the tabular method. Okay, so T 1 and 0. Differentiate T dapat 1, differentiate 1 dapat 0. Okay, so this is E minus ST become my V. Then I'm going to integrate. So integrate ke sama level dengan ni 0. Lepas tu I put arrow macam ni kan. Letak positif negatif. Okay, lepas tu kita masukkan kat sini. Lepas tu saya, ini adalah result of integration. Okay, now I'm going to find I masukkan M. Gantikan T dengan M. Okay, lepas tu gantikan M kat sini. Gantikan T dengan M kat sini. Alright, then minus 1. Lepas tu barulah carikan limit dia. SM approach infinity. So this one akan jadi apa? Dia akan jadi kosong. Okay. So this one akan jadi apa? This one akan jadi 1. Sebenarnya kat sini pun dah boleh dah sebenarnya. Tukarkan sini M. Masukkan sini M kan. Lepas tu gantikan sini kosong. Okay. Dia tak buat begitu. Okay. So akhirnya awak dapat Laplace of T adalah 1 over S squared. 1 over S squared. Okay. Ni dapat ni 1 over S squared Laplace of T. Okay, so you're going to do the same thing untuk T squared. So kalau you tengok T squared dapat apa? T squared akan dapat ni. T squared ini Laplace of T squared This one is Laplace of T squared. Okay, dapat ni Okay, itu Laplace sikit. Dan T cube T cube akan dapat ni. Okay, awak nampak Okay, bila T kuasa 1, ni T saja, T kuasa 1 dia nampak 1 per S squared. Okay, bila T kuasa 1 dapat 1 over Z squared. Bila T kuasa 2, okay, dapat 2 per S cube. Okay, ni 1, ni jadi S squared. Ini 2 jadi S cube.
Then ini 3 kan, T kuasa 3 kan, dapat S kuasa 4. So yang atasnya, kalau 1, 1, kalau 2 jadi 2, kalau 3 jadi 6. Okay, kalau saya tanya awak, what is the Laplace transform of, okay, Laplace transform of, okay, saya letak sini. Laplace transform of, kalau let's say saya nak kuasa 5. Apa jawapan dia? Betul tak? Sebab kat situ sebenarnya dah ada pattern lah. Laplace transform of t to the power of 5. Okay, so for sure, yang S bawah ni akan power 6 kan? Okay, nampak tu ni. Kalau satu jadi S square. Kalau 2 jadi S cube. Kalau 3 jadi S ke kuasa 4. So kalau S kuasa 5 akan jadi S kuasa 6 lah. Cuma yang atas ni berapa kelas? Berapa? 5. 5 apa? 5, jawapan dia 5. Takkan 5 tengok ni. Kalau 1 jadi 1. Kalau 2 jadi 2. Kalau 3 jadi 6. Kalau 3 jadi 6. 10. 10. 10. Okay, 10. salah. Siapa nak cuba? Salah. 12. Salah. Okey. Sebenarnya, okey untuk kita tak boleh buang masa kat sini. Okey, so untuk 1 sebenarnya ialah 1 faktorial. 1 faktorial tu maknanya 1. Okey. So 2 faktorial ni sebenarnya. 2 faktorial ni sebenarnya 2 faktorial adalah 2 kali 1. 2 faktorial adalah 2 kali 1 kan? Okey. Ini adalah 3 ni, 3 ni adalah 3 faktorial. 3 faktorial adalah okey 3 kali 2 kali 1. 1. Pandai. 1 kali 1. So kalau 5 ni, auto je 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kejap. 120. Itu news. Hello kelas.
Awak dengar ke Yes, saya madam. cakap tadi? Oh tak dengar. Tak dengar? Tak dengar. Banyak gangguan Okey. Okey, sekarang tadi dulu. Okey, so kalau untuk 5, now we tahu lah kan, 5 factorial lah. Okey. So 5 factorial iaitu apa kelas? Apa dia 5 factorial? 5. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Okey, 5 kali 4 kali 3. Okey, dot. Saya buat dot. Okey, betul. 5 times 4 times times 2 Okay. Alright. So faham Okay. Okay, now kita tengok pula, kita pergi kepada trigo. Trigo ni kita dah habis lah so kita dah tengok untuk constant. Okay, we have look at the exponential. Okay, we have look at the polynomial lah. Ni polynomial lah. T to the power of 2 ke T to the power of 3, 4, 5, 6. Okay. And then now we look at the trigonometric function pula. Okay, first kita akan tengok kat cos. Laplace of, ni formula dia tadi formula tadi kita make it official. Okay, kita sini. Okay, so Laplace transform of n t to the power of any n is n factorial over Sn plus 1. Faham Danish, mana Danish tak jawab? Yes, madam. Oh, madam. Okay, so number 4 Number 4 kita tengok Laplace of cos AT. Okay, Laplace of AT dia punya procedure dia punya method dia sama, teknik dia sama. Okay, so you replace your FT with cos AT. Lepas tu awak akan pilih apa jadi U dan apa jadi V. Okay, choose U which when you differentiate dia boleh become 0. Tapi dalam kes ni mana-mana dua-dua ni tak boleh jadi 0, so you can choose either one lah to be your U. Okay, so dalam contoh ni dia pilih trigo jadi U kan. Tadi yang contoh yang saya bagi sebelum ni kita pilih exponential Okay, jadi kita akan differentiate. So when to stop? You stop when you get back the original lah. Dapat sama macam original. Iaitu A square ni cos ni. Dapat balik original, you stop here. And then this one you're going to integrate sama level dengan ni. So ni arrow ke sini, dan ni straight arrow ke sini. Okay? Alright. So ini darab dengan ini darab dengan ini. Okay, ini darab dengan ini campur. Okay, jangan lupa ni positif, negatif tu semua. Okay, ini darab dengan ini campur. Ini darab dengan ini campur. Dan ini campur, ini adalah integration. Yang last kali ni dia integration. Okay, integration. Ni adalah cos ni, cos AT, T minus ST. Yang ni adalah A squared over S squared. Ni over S squared ni. Okay, dapat macam ni kan? Okay. Tadi cerita dia sama look at this. Kat sini sebenarnya depan ni ada one lah. Okay, one of this. Okay, one integration of this one. Okay. Adalah ini campur dengan ni. Tolak dengan function ni kan. So kalau awak perhatikan function ni dengan ni sama lah. Sama. Cuma depan dia tak sama kan. Ni sama ni. Okay. So bawa ni pergi sini. Bawa ni pergi situ. So dia akan jadi campur. Campur ni A square over S square function ni kan. Kalau lah kata ini bukan A square. Katalah saya letak sini kata 3 kan. So kalau awak buat sini. Awak campur dengan ni akan jadi 4 of this lah. Faham tak kelas? Hello Danish. Yes, madam. So tapi ini bukan 3. Ini adalah A square over 2 square. A square over S square. Jadi bila awak campur kat sini dia akan jadi campur. Jadi sekarang ni depan ni kita ambil depan saja. Depan ni so ini sebenarnya kat sebelah sini dia menjadi apa? Dia menjadi begini. Nampak tak yang ni? Mana datang nombor ni? Ni datang ni adalah A square. Okay, Allah. Okay, A square over dengan S square. Okay, S square campur dengan 1. Campur dengan 1. Lepas tu awak cari bawah yang sama kan. So, you dapat sini S square. Okay, so sini adalah, ni adalah A square.
Okay. Ini dah campur apa? Campur S squared. Ni sama dengan ni lah. Sama ni. Nampak tak ni? Ini adalah benda ni. Okay, so dapat ni kan. So akhirnya, bila you nak cari yang, kita nak yang ni saja kan. Kita nak ni yang ni saja. So maksudnya the whole thing ni nanti, awak akan kena bagikan dengan ni. Akan kena bagikan dengan ni. Okay. So, now dia tengok ni. Sekarang kita nak ni saja tadi. Saya bagikan. Sebab tu benda dia twist. Okay. Dia punya denominator jadi numerator. Numerator jadi denominator. Nampak ni? Dia berpusing kan? Okay. Okay. Lepas tu kita akan integrate dari M to infinity. Lepas tu awak cari macam biasa. So, akhirnya awak dapat ni. Ni adalah awak punya cos. Cos AP. Okay. Kalau contohnya, kalau saya nak cari Laplace of, okay, let's say saya nak cari Laplace of, okay, saya nak cari Laplace of cos, katakan Laplace of 6t. 6t. Okay, apa dia Laplace of 6t? Tengok ni formula. Apa dia? This is the formula. Laplace of any cos AT adalah S over S squared plus A squared. S square plus 56. S over S squared plus 56. plus apa? Plus apa? Plus 56. 36. Plus 36 Plus 36. Kenapa tu background dia banyak sangat suara tu? Okay, you punya housemate ke? Okay. So dapat ni. Kalau cos AT dapat S over S squared A squared. Okay. So now kita tengok pula sin. Kalau sin, you buat benda sama benda sama. Saya dapat ni pula. Kau tengok kalau cos AT, Laplace of cos AT dapat S over ni S squared plus A squared. Kalau sin, dia dapat A sini. A, dia dapat nombor kat atas ni. A over S squared plus A squared. Okay, kalau contohnya, kalau saya nak cari Laplace of, let's say saya nak cari Laplace of sin 2t. Okay, apa dia Laplace of sin 2t lah? 2 over S square plus 4. Pandai lah. Okay, S squared plus 4. Okay, plus 4. Okay, 4 plus 4. Okay, lepas tu kita ada sine, lepas tu kita ada cosine. Cosine, mana cosine? Cosine. Okay, ada cosine. Okay, kalau sine, okay, dia sama macam sine, except dia dekat sini dia tolak. Kalau saya buat campur tadi, dia dah jadi macam sine. Tapi sekarang ini adalah sine. The sine ni adalah, the sine dia tolak. Dia berbeza sikit dengan ni kan. Dan kalau sin, dia campur. Kalau sine, dia tolak. Kalau cos, campur. Kalau cos, tolak. Tolak. Okay? Jadi, okay, itulah dia. Okay? 7 basic function. 7 basic function. Okay, yang you kena tahu. Okay, if you know this 7 basic function ni, I think it is enough. Okay, it is really helpful lah. Okay, you can find whatever function given to you by using definition of Laplace transform. Okay, now kita tengok sedikit exercise. Okay, saya bagi awak masa untuk buat ni dalam 10 minit. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay, awak buat dalam masa 10 minit. Okay, sebab saya nak kena masuk ni. Saya masuk ni dulu. Kasih berehat sikit. Okay, awak buat sini. Awak boleh refer to your notes and please, okay ni, buat ni A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, H, I, J. Semua buat Okay, kita berhenti sekejap. Okay, awak buat latihan. Kejap.
Okay. Tak suka. Susah nak pakai ni sebab saya tangan tak boleh. Okay, ni tak apalah. Sini S 1/S plus 4. Ini S S over over S squared. S square plus 36. Plus 36. 36. 35. 36. Okay. F 10 over S square plus 100. S squared plus 100. Okay, good. Alright, G 12 over S square plus 1. Salah. 12. Kalau kita ambil basic dulu lah. Kita ambil ni adalah 12. 1/12 kan. Nanti awak ni lah. Ni dia punya post lah. Post dia. 1/12 over sini adalah S squared. Okay, plus. Kan plus kan? 1/12 squared lah. Squared lah. Lepas tu awak ni lah. Awak dapatkan dia punya apa? Partial fraction yang cantik lah. Okay. Alright, ini cosh. Cosh. S over S squared S over minus 4. S squared minus 4. Okay, ni senang nak tulis. S squared minus 4. Okay, ni. T kuasa 5. Oh, ni kita dah buat tadi lah. Alah, kenapa lah. Sebab saya teringat yang ni lah buatnya. 5 factorial over S kuasa 6. Okay, alright. Okay, so now saya dah tak rekod lagi ya. Saya dah tutup rekod tadi sebab dia lama kita berhenti kan. Okay, ini adalah untuk mencari, okay. So apa yang kita buat ni adalah kita cari Laplace transform untuk 7 basic function yang kita nampak ni lah. Kalau you nampak ni semuanya kita panggil ni adalah function singular function lah. Maknanya dia tunggal, dia macam ni kan. Okay, now you tengok kita yang ini lebih selalu keluar exam lah. Selalu keluar exam dan selalu keluar final. Iaitu mencari Laplace transform using definition. Tapi function awak tu kita panggil ni function ni lah kita panggil function piecewise. Iaitu piecewise adalah fungsi bahagian demi bahagian kan. Bahagian demi bahagian. Alright. Jadi kalau you tengok untuk yang ini. Alright. Number A awak ni. You nak cari Laplace transform of T. So di formula dia memang mencari ni lah kan. Mencari ni kan. Dia 0 kepada infinity. Okay, ni formula template dia. So E minus ST. Okay, E minus ST menggunakan formula ni. Okay, FT. So sini FT kan. FT punya tu DT. Okay, DT. Okay, tapi sekarang FT awak ni bukan function macam awak tengok tadi. Bukan yang 7 basic function ni senang kan. Okay, yang itu adalah FT awak adalah ni. Awak tengok ni. So, you tengok function you ni, dia break into 2 parts. Iaitu, kalau you nak integrate from 0 to infinity. So, from 0 to 3, function dia ni. Untuk bigger than 3, function dia ni. Jadi kalau awak nak buat ni, awak kena pecahkan kepada 2 lah. Pada 2 Iaitu ambil 0 kepada 3. Sebab kita nak cari awalnya je Saya tunjuk kat awak ni. Okay. Kita nak cari dia punya formula dia. Kita nak cari. Okay, kita nak cari formula ni. Kita nak cari integration ni lah mesti 0 kepada infinity kan. 0 kepada infinity. Jadi awak terpaksa breakkan kepada 2 bahagian iaitu first you ambil 0 kepada 3. Ni part tu 0 kepada 3. Okay, nanti awak punya FT adalah kosong lah. Kosong. Lepas tu untuk 3, lepas tu kita akan campurkan lah kat sini. Campurkan daripada 3 kepada infinity. Faham tak kelas? Jadi dia ada 2 bahagian kat sini. Satu sini kat sini. Okay? Jadi kita tengok jawapan kat sini ya. Ni jawapan dia. Okay, 0 kepada 3, function u ft lah 0. So ni akan jadi become 0. Okay? So ini adalah E minus ST time 2 kan. Time 2 menggunakan time 2. Sebab ni lah 2. Function di FT adalah 2. Untuk
t bigger than 3 kan. Jadi dia akan integrate satu je lah. Dan dia. So this one tak proper because ada infinity. Okay. So you have to make it proper. So make it proper. So you tak ada limit kat sini. Ditukarkan jadi M dengan 3. So kita akan integrate macam biasa. Macam tadilah. Alright. So kita dapat yang ini 0 kepada 3 minus S. So saya betulkan saya dapat ini. Jadi ini dia. Ini kita panggil Laplace transform using definition of piecewise function. Ini adalah piecewise function. Piecewise function. So exam awak selalunya keluar bentuk keluar piecewise function. Okay. Okay, nombor 2 pun sama lah juga. Nombor 2 dipecahkan kepada 0 kepada 1, 1 kepada infinity. Ini 0 kepada pi, pi kepada infinity. Okay, yang nombor D ni. Nombor D ni, dia tak bagi you function macam ni. Okay, dia tak bagi function you. Tapi dia bagi graph. So, daripada sini you kena come out dia punya function, apa function ni. So, kalau sini graph dia adalah, okay, untuk 0 kepada 1 ni FT awak adalah. Okay, FT awak adalah. Okay, kita tengok kat sini ada. Okay, dia ada kat sini kan untuk number D kan. Ni dia. Dari lukisan tadi tu, this is the function. Untuk t bigger than 0, less than 1 or equal to 1 adalah 0. Nampak ni 0. Sentiasa 0. Untuk 0 kepada 1, 0. Untuk 1 kepada infinity, this is the function. And then you kena tahu apa function ni. You can cari equation of this line. Equation of this line. Okay, kat sini ialah 1, 1. Kat sini 2, 2. Jadi maknanya equation of this line lah x equal to 1. Jadi maknanya you punya ft equal to t lah. Ft equal to t. Nampak ni. Kat sini tadi untuk jawapan D. Ni ft equal to t. Okay, untuk t bigger than 1, the function is t. Untuk t between 0 and 1, the function is 0. Then, awak carilah dia punya by definition from 0 to infinity. You have to split the function into two components. 0 kepada 1 dan 1 kepada infinity. So, ini akan jadi kosong. Okay, ini akan jadi kosong. Okay, ini akan jadi kosong kan. So, kita cuma integrate yang ini saja. So, gunakan tabular method. Okay, lepas tu kita make it proper. Kita tukar ni jadi M dan 1. So, akhirnya awak dah dapat jawapan ni. Okay, faham tak teknik itu? Faham teknik ni? Okay. Ini nanti akan jadi soalan quiz awak. Bukan maksud saya, soalan quiz awak, quiz 1 awak will come from this subtopic lah. Saya akan bagi awak piecewise function. Lepas tu saya akan minta awak cari Laplace transformation of that piecewise function. Okay? That's going to be your quiz 1. So you punya test 1, saya tak tanyalah ni. Saya akan tanya yang gunakan ni, apa yang kita buat ni. Kan kita tadi kita cari dia punya Laplace transform, kita guna formula dia je kan, result dia kan. So you tak buat pun guna definition kan. Okay, itu kita panggil menggunakan property. Gunakan property. Tapi ada banyak property yang kita perlu belajar lagi. Kalau you tengokkan kita punya SO ni. Okay, bila kita guna property minggu depan. Okay, tadi kita gunakan property yang 7 basic function. Nanti kita akan belajar linearity, kita akan belajar shifting, first shifting. Kita akan belajar second shifting. Kita akan belajar multiplication of t to the n. Dan kita akan belajar differential Laplace transform of differential and Laplace function of integral function. Banyak lagi banyak lagi kita nak belajar. Okay, however, saya sukalah nak menarik perhatian awak ni. Saya macam mana saya nak pergi kepada Google Chrome. Macam mana saya nak pergi Google Chrome? Okay, this one. Google Chrome. Okay. Saya nak pergi pada website ni. Okay. So, saya nak tengok kat sini dalam web saya. Okay, saya nak tunjuk contoh soalan final. Soalan final. Okay. Saya harap by next week,
awak dah boleh by next week awak dah boleh bagi saya okay, ni kan ni saya punya student last semester so dia bagi banyak saya ni, soalan ni semua dah ada dekat sini. Okey, pelajar-pelajar ni dicari, dia bagi kat saya just simpan lah. Saya ada semua soalan-soalan tu. Okey, macam contoh ni. Okay, what is this? Is this soalan? Sample question answer scheme, kan. Itu saya bagi soalan-soalan. Okay, saya mana ni lambat tak? Okay, saya nak tunjuk kepada awak lah soalan-soalan final ni kan. Okay, contoh ni. Soalan final, dia bagi soalan final Jun 19 Ni dia bagi Jun 18, yang itu dia bagi ni Januari 18, lepas tu Disember 19, ini adalah Disember 18. So ada banyak lagi soalan-soalan saya boleh cari di sini. Okay, so cuba you lihat satu soalan, kita ambil soalan ni. You masih dengar saya kan? Ya, dah masih Mana? dengar. Oh, dah dapat dua lah pula buka. Okay, ni tengok ni. Ni soalan, contoh soalan 2019, Jun 2019. Okay, look at the question. Okay, tengok ni. Nampak tak question number 1 ni? Question number 1 ni, this is the function. Nampak tak? Function ni adalah function piecewise function. Okay, untuk t between 0 to 5, this is the value of the function. So t bigger or equal to 5, this is the value of the function. So you look at the question. The question asks you to find the Laplace transform of this function using Laplace transform. Gunakan definition gunakan definition. So awak nanti kena buat macam mana? Nanti awak akan kena buat macam okay, saya nak kena pergi kepada this one. Okay, this one. Awak kena pergi kepada ni lah nota awak tadi tu. Saya bagi tadi week number 1 tu. Kena guna cara macam ni. Okay, cari macam ni, guna macam ni. Cara A ni macam ni. Awak kena guna cara macam ni. Okay, kena guna cara macam ni. Okay, boleh? Alright. Itu dia itu dia awak punya soalan kan. Okay, so saya kena pergi Google tadi. Okay. Ini contoh soalan. Jadi sekarang ni kalau awak dah ada with you all the question, now you boleh start buat lah. Okay, kalau you ada katakan 12 set, then you dah ada 12 question yang you boleh buat. Okay, so you kena buat latihan sebab apa, tanpa latihan awak takkan kelas. Yes. Sekejap. Ada orang datang sekejap rumah saya. Kejap je. Sekejap.
Hello? Yes, madam. Okay, I'm back. Saya perlu bukakan gate ni. Okay. Alright. So, that is contoh soalan pasir tu. Okay, saya nak tengok soalan yang lain. Okay. Macam mana saya nak tengok soalan yang lain ni? Sekejap. Okay, saya kena go back WhatsApp lah. WhatsApp dulu tau. Okay, itu contoh. Okay, tengok ni. Okay, ni contoh Jun 2018 ya. Okay, tengok contoh. Okay, nampak ni. Ini dia bagi awak punya function. Lepas tu awak cari Laplace transform using definition of Laplace transform. Okay. Okay. Saya boleh go on and go on. Okay, tengok tu. Kita tengok ni Januari 2018. Okay. Itu macam soalan wajib lah. Okay, soalan tu. Okay, tengok Januari 2018. Okay, okay now. Okay, yang ini dia bukan piecewise lah. Ni kategori yang pertama tadi, kategori macam single function kan. Jadi awak gantikan lah awak punya function ft awak dengan ni, the whole thing ni. Okay, the whole thing ni. Gantikan lah. Tengok markah dia. Markah dia 8, 10, 9, 8, 10, 9 ni. Okay, I boleh go on and go on. Nanti kita tengok satu lagi contoh. Okay, soalan Disember 2019. Okay, tengok Disember 2019. Okay, so 2019. Kita tengok tadi 2019 Disember. Tak. Okay, ni tengok ni. Ini pun bukan piecewise lah. Ni ada. So dia punya daripada apa yang kita nampak, pattern dia adalah soalan ni memang soalan akan keluar. For sure, soalan mencari Laplace transform using definition mesti akan keluar. Okay, mesti akan keluar sama ada dalam quiz awak ke, dalam test one awak ke, ataupun dalam awak punya final. Mesti akan keluar. Okay, so dia akan keluar every year dia akan keluar. Faham ke tak kelas? Faham, madam. Okay. Jadi awak kena belajar lah. Jadi sekarang, okay, you punya assignment for your weekend ni. Okay, dapatkan soalan-soalan passes. Lepas tu awak boleh mula buat. So bila saya kata mula buat sebab apa kalau awak tak buat weekend ni. Next week saya akan ajar chapter baru pula menggunakan properties. Dan properties tu ada banyak. Okay, property ni kan. Jadi kita ada soalan pula lain. Macam ni contoh ni kan. Soalan yang sama ni, dia boleh minta awak guna properties, dia boleh minta awak gunakan definition. Memang soalan ni selalu dia kembar. Okay, kita tengok soalan ni adalah soalan tu. Okay, tengok ni soalan yang kita tengok Januari 18 tadi. Okay. Nampak? Satu suruh gunakan definition, satu gunakan property. Okay. Okay, tengok yang tu satu ni Jun 2018 dan Jun 2019. Okay, tengok Jun 2019. Okay, tak boleh. Apa is that? Okay, kejap. Saya tutup. Jun 2019 dah tengok belum? Okay, ni tengok Jun 2019. Okay, Jun 2019 nampak? Okay, ini dia menggunakan definition. Dan sebenarnya menggunakan property lah. Property yang awak nak gunakan adalah property of second shifting. Tapi dia sebenarnya adalah ini second shifting. Okay, dia nampak kalau definition dia 10 markah, yang ni second shifting 18 markah. So I will say that okay, question number 1 awak tu selalunya markah dia 15 ke 16 ke pernah 20 pun. Okay, 10 kat sini. Jadi apa yang kita belajar hari ni yang for 1 hour ni adalah sangat penting sangat penting. Jadi saya nak awak dapatkan segera soalan-soalan passes supaya awak tidak tertinggal. Jadi kita tak nak nanti buat benda ni kan accumulated. So every time a new class, new topic, new class, new topic. Okay? So kita tidak repeat topik tu. So hari ni saya dah habiskan by definition. So you don't expect minggu depan saya akan cerita pasal benda ni lagi. Tak ada dah. Saya akan cerita pasal property. Okay kelas? Faham? Tapi you buat latihan, nanti tutorial time tu nanti awak boleh tanya saya. Tutorial time boleh tanya. Okay, so nanti sekejap. Saya sebenarnya kelas dengan awak ni masih tak selesai lagi sebenarnya. Okay, okay kejap kita pergi kepada
Wait. Saya dekat sini kan. Ada tak timetable saya dalam ni ya? Saya tak letak timetable saya. Oh ya, ada timetable saya. Okey. Hari ni adalah kelas ganti saja. Okey, kelas ganti saja. Yang hari ni untuk kelas ganti saja. Okey. Kalau worst come to worst, okey, kalau 7B dengan 6B ni tak boleh bersatu tuan. Terpaksa dah kita pisahkan lah. Tapi kalau eloknya kita satukan. Alright. So sekarang ni saya dah boleh dapat 2 jam untuk 7B1 and 7B2 ni kan. Dekat sini dua-dua 7B1 and 7B2 ni dua-dua free kan plus 24 ni. Hello? Yes, madam. Kan? Free kan? Okey, dan saya dapat tahu hari Rabu kelas hari Rabu 8-9 ni semua 7B1, 7B2, 7B2 sebab ni memang dah ada masa yang di-allocatekan pada saya lah. Jadi ini ada satu lagi free kat sini. Dekat sini saya nak tanya 7B1 free, 7B2 free tak? 7B2 beri tak? 7B1 memang patutnya dia free lah sebab 9-10 tu jadual asal dia. 7B2 free tak? 6B2 sorry. 6B2. Free madam. Free madam. Jadi kan free. Okey. Jadi maknanya saya boleh buat kelas kat sini 2 jam lah kalau waktu-waktu lain dah tak possible. Jadi saya boleh buat kelas ini untuk 6B1 and 6B2. Saya akan buat pukul 11, pukul 8 sampai pukul 10. Boleh madam. Okey. Cuma 7B1 dan 7B2 ni awak tak boleh masuk sini ke? Awak ada kelas? Any representative from 7B1 and 7B2? Tak free ke kat sini? Tak ada. Wakil 7B1, 7B2 tak ada. Tak ada, apalah tak ada pula ni. Okey, tak apalah. So kalau macam tu, okey, kita stick lah kepada time ni. Iaitu kalau untuk ni 6B1 dan 6B1 and 6B2, you will see me on Monday 8 to 10 and also Rabu 8 to 10 lah. 8 to 10. Okay, sebenarnya kan saya kata sebenarnya saya tak berapa sangat sebab penat sebenarnya. Penat. Okay. Okay. Jadi untuk 7B1 ni, kalau dia free kat sini kan 1 hour kan. Semua dia free kat sini 1 hour. So dekat sini nanti saya perlu ganti 1 hour saja lah. 1 hour saya gantikan 7B1 dan 7B2. Saya ambil mana-mana lah. Maybe 2-3 ataupun 3-4 lah. 2-3 kot. 2-3. Jadi kelas untuk 7B1 dan 7B2. So you jumpa saya Monday. Okay. Lepas tu awak jumpa saya on Tuesday. Lepas tu awak akan jumpa saya on Wednesday morning. Okay. Okay. Kalau untuk 6B1 dan 6B2 awak jumpa saya kat sini. Okay. Monday. Dan awak jumpa saya Wednesday. 8.10. Okay. Baik madam. Jadi semua dah tak ada lah ni. Semua tak ada dah kat sini kan. Okay. Semua tak ada lah. Okay. Sini tak ada. Okay. Tak ada. So cik bola kat sini lah. Okay. Ni tak ada ni bawa kat sini. Okay. So 7B1 dan 7B2 kalau you tak boleh masuk kat sini. Sebab 6B2 boleh masuk kan. Jadi kalau 7B1, 7B2 tak boleh masuk. You kita pilih lah waktu 2-3 ni kot. 2-3. I think 2-3 both class boleh masuk. Dia ada 1 hour lagi lah. Siapa yang boleh masuk sini, alangkah baik ni kalau semua orang boleh masuk sini, jadi kita boleh buat semua kat sini. Okay, jadi semua you ada complete 4 hours. 4 hours. So sebenarnya tak ada, saya tak kurangkan apa-apa jam hours awak dengan saya. Okay. Cuma saya ajakkan sajalah. Kan. Kalau saya nak buat kelas kecil-kecil ni pun, nak buat apa? Saya buat kelas kecil-kecil online. Kalau saya buat kelas kecil-kecil untuk face to face, so maybe saya boleh juga round-round, duduk sebelah awak, buat kerja kan. Tapi kalau dah face to face ni, kalau dah online ni, I think lebih baguslah kalau kita boleh berjimat cermat. Kita punya apa, kita punya telinga, kita punya mata, kita punya kos untuk apa tu,
untuk internet semua kan, boleh kita buat kat sini. Okay. Okay, so next week jumpa awak lagi on Monday, okay? Baik, madam. Baik, On madam. Monday kita akan start chapter seterusnya lah, minggu kedua. Saya harap awak dah dapat kumpulkan semua awak punya soalan pasir tu, dan saya akan hantar nota untuk minggu kedua. Alright. Alright, thank you, madam. Okay, thank you very much. Okay, alright, so itu saja. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Alright, so Madam, saya yang Selasa tu 7B memang sejam je? Selasa. Selasa petang. Sejam lah sebab awak jumpa saya 8.10, 8.9 hari Rabu. Oh, dia tak boleh 2 jam straight That means you tak datang hari Rabu. Macam tu. Rabu yang awak tak payah masuk pula. Sebab dah saya dah buat yang time tu. Kalau saya dah buat time tu, maknanya 2 jam nanti saya kena. Sebab Selasa tu pukul 3.30 saya ada kelas dengan kelas luar saya lah, kelas berbayar saya. Tapi boleh je sebenarnya. Okay, macam mana tak apa, nanti saya bagi tahu awak dalam group. Okay, kita tengok macam mana. Boleh juga kalau nak, maknanya nak asingkan daripada budak-budak 6B ke, nak keluar daripada 6B. Tapi tak semestinya nak kena Selasa. You boleh pilih hari lain. Boleh tak pilih hari lain 1 jam? Kalau tak nak hari tu kalau tak nak hari Selasa, boleh tak pilih hari lain? Okay? Pilih hari lain lah. Sebab kalau tak apa, nantilah. Saya kadang-kadang bila saya tidur benda tu, tapi saya fikir okey juga kot. Macam tu. Tak apa, kita jangan bagi keputusan sekarang. Okay? Okay, so sekarang as of now, okay, you akan jumpa, 7B dia akan jumpa saya lah. Memang dia akan jumpa saya. You memang terpaksa jumpa saya 3 kali sebenarnya. Okay, so tengoklah kalau saya boleh buat one shot macam tu pun boleh juga kot. So you don't have to come on Wednesday lah. So Wednesday tu memang kelas untuk group 6B saja. Okay? Jadi kalau kelas untuk 6B, baik saya tukar 6B tu waktu lain. Sebab apa, saya pun kalau boleh tak nak kelas pagi sebenarnya. Tapi kalau dah dapat kelas pagi tu, saya elok-eloknya semua masuk kelas pagi. Tapi sekarang saya dah kena buat kelas petang, saya dah kena kelas pagi. Macam tu. Okay, tak apa. Kita fikirkan nanti kemudian. Okay? Alright, tak apa. So itu saja.